aku pun dah habis fikir dah aku nak buat apa. Aku pun perhatikanlah keadaan sekeliling padang golf tu macam mana. Tiba-tiba ada apa tu kat sana tu. Aku pun perhati kan. Tiba-tiba Pulau Keramat. Itulah gelaran yang diberikan kepada Pulau Besar Melaka kerana mitos serta legendanya yang penuh misteri dikaitkan dengan penduduk setempat. Namun, masih ramai lagi yang tidak tahu akan kewujudan pulau ini di negeri tersebut. Pulau ini merupakan salah satu tempat ataupun destinasi menarik yang wajib dikunjungi. Melaka World Heritage telah menganjurkan satu perkemahan wawasan Melaka yang telah melibatkan seramai 71 orang dari beberapa buah sekolah dan institusi. Jadi hari ini aku nak berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan cerita yang aku ada semasa bermalam di Pulau Besar Melaka selama 3 hari 2 malam bersama kawan-kawan. Buat siapa-siapa yang pernah pergi ataupun pernah dengar pulau ni mempunyai banyak sejarah dari zaman dulu-dulu. Pulau Besar Melaka adalah sebuah tempat yang banyak dikaitkan dengan kisah-kisah mistik dan legendanya. Ianya merupakan satu tempat bersejarah khususnya dengan kisah awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Ianya juga menjadi daya tarikan pelancong dari dalam dan juga luar negara. Kini, Kerajaan Negeri Melaka juga telah membina sebuah muzium yang memaparkan kisah-kisah awal dan legenda pulau tersebut. Perbadanan Muzium Negeri Melaka juga iaitu Perzim telah mengambil alih dan membaik pulih beberapa makam yang ada di pulau tersebut. Pulau ni memang banyak makam lah, senang cerita dia. Selain dari menziarahi makam Sultanul Arifin Syekh Ismail, terdapat lagi beberapa makam-makam dan tempat-tempat yang telah menjadi tarikan utama pengunjung di sini. Antaranya, kita ada makam Syarifah Rodia, makam Tok Janggut, makam Tok Putih, Istana Bunian, Perkampungan Bunian, Tasik Bunian, Gua Yunus. Makam Sultanul Arifin Sunting atau nama sebenar Sultanul Arifin ialah Syekh Ismail Abdul Qadir. Beliau adalah keturunan yang ke-18 Rasulullah SAW dari nasab keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sultanul Arifin adalah nama yang digelarkan oleh orang ramai terhadap Syekh Ismail Abdul Qadir yang membawa maksud Maksud dia penghulu orang-orang yang arif. Okey, sekarang bermulanya kisah kita di sini. So, aku akan start berkongsi pengalaman aku. Masa tu aku camping dengan kawan-kawan aku 9 orang dari sekolah aku juga. Pada hari Isnin 19 September 2022 tahun ini, kami bertolak ke Pulau Besar pada pukul 1 tengah hari, pukul 2 macam tu. Masa tu memang masing-masing excitednya, takutnya, happynya, nervousnya, semua ada lah. Kita orang pergi ke pulau tu pun tanpa cikgu. Bimbingan dia adalah beberapa orang coach. Ramai juga coach dia, lebih 10 kot tak silap. Dalam masa 10 minit jugalah masa yang kita perlukan untuk sampai ke pulau tu menaiki speedboat. Masa naik speedboat tu, semua pun excited. Tambah-tambah lagi kau guna life jacket. Ala-ala vacation lah rasa dia. Sebelum pergi ke pulau, kita memang dah siapkan diri dah dengan pendinding diri supaya semua pun selamat pergi dan selamat pulang. Alhamdulillah, sampai je dekat pulau, kita terus tunaikan solat asar. Maklumlah, dah pukul 4 lebih dah masa tu. Lepas tu kita orang pun dengar taklimat perkemahan. Petang tu kita orang terus dirikan kemah. Setiap kumpulan, ada beberapa kumpulan macam masa tu. Cuba kau bayangkan, perempuan je, satu kemah ada 8 orang. Kau boleh imagine tak macam mana dia punya sempit masa tu? Tapi tak adalah sempit mana, kemah pun boleh tahan lah juga kan. Sebab apa? Masa ni lah kita boleh kumpul ramai-ramai, together dan merapatkan hubungan silaturahim. Malam tu adalah aktiviti berkumpulan macam biasa. Yang selalu pergi camp tu mesti tahu, sesi ice breaking macam biasanya, gicu macam tu lah. Dah masuk je waktu tidur pukul 11 lebih macam tu, semua ngantuk dah. Tiba-tiba coach tu suruh ambil torchlight, suruh ambil handphone. Masing-masing siapa yang guna selipar tu, coach tu suruh tukar pergi guna kasut dan berkumpul dekat tempat
tempat di balik. Jadi masing-masing pun dah boleh imagine lah, oh lepas ni mesti ada aktiviti adventure-adventure sebab dia dah suruh kita guna kasut. Jadi mati-matilah aku ingat masa malam tu kita buat aktiviti sambil guna torchlight. Last semua handphone, semua torchlight kena simpan. Jadi tak ada buat apa lah. Rupa-rupanya aktiviti night walk. Masa tu memang excited je, happy-nya, tapi ada je. Siapa je tak happy masa tu? Semua happy lah aku rasa. Aktiviti night walk tu memang tanpa sebarang cahaya lah. Sangat mencabar dan menyeronokkan dan merupakan pengalaman saya yang sangat berharga. Tidak mungkin saya lupakan, sangat seronok. Okey, bermulanya cerita kita di sini. Ibarat seperti memasuki ke alam gelap. Gitu. Bulan pun tak ada tau masa tu. Laluan pun tak nampak je. Masa tu kawan aku nama dia Rabiatul. Dia dah genggam dah tangan aku masa tu. Dia dah genggam dah. Ni takut. Aku pun takut juga. Masing-masing pun takut. Jadi kita jalan lah together-together. Jalan punya jalan. Akhirnya kita orang pun sampailah di padang golf yang besar dan luas. Duduk kejap dalam keadaan sunyi, sepi, gelap. Kita pun jalankan satu sesi tanya diri sendiri. Sesi motivasi lah senang cakap ni. Sepanjang walk night ni memang semua silent. Tak ada bunyi langsung. Even nak communicate dengan kawan pun after the activity habis. Jadi waktu tu kita boleh dengar lah suasana pulau bila malam macam mana. Cengkerik sana, cengkerik sini. Memang best lah. At the same time, masa sesi tanya diri sendiri tu, aku pun dah habis fikir, dah habis nak buat apa. Aku pun perhatikan lah keadaan sekeliling padang golf tu macam mana. Tiba-tiba, wush, ada apa tu kat sana tu. Aku pun perhati kan. Tiba-tiba kita sambung part 2. Bye, see you part 2. Tiba